معاني ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين ya rabbal alamin. Dan ada pun karamah yang pada makna menyalahi adat. Karamah yang menyalahi adat, yakni terbang atas angin, jalan atas air, itu karamah yang mana menyalahi adat lah. Maka Tuhan beri itu dia nak menghiburkan hati dia. Hati-hati wali Tuhan semata. Nah, tujuan dia. Nah. Dia ni macam dia panggil halwa budak-budak ya. Nah, halwa budak-budak saja. Apabila dia menangis sumbat puting ya. Nah, sumbat puting, halwa gitulah. Bagi gula-gula dia, hilang menangis tu. Jadi Allah Ta'ala bagi dekat puak-puak wali-wali Tuhan ni kadang-kadang sebagai nak menghibur semua ronok ya. Jadi halwa bagi apa. Maka iaitu tiada kebilangan dengan dia, banyak sangat. No? Dengan dia, dengan karamah yang pada makna menyalahi adat tu. Pada ulama dengan dia itu, pada ulama yang tahakkuk, yang kemah-kemah, yang kejap-kejap. Pasal apa? Kerana ia karamat tadi itu terkadang dianugerahi karamah yang menyalahi adat itu bagi orang yang belum sempurna baginya istiqamah. Nampak tak? Orang yang belum sempurna istiqamah Tuhan bagi dah. Betul, kadang dia bukan nak tuntut lah tu. Nah, karomat ni bagi puak wali-wali ni macam dia pada macam haid perempuan ya. Kadang-kadang benda tu yang jadi mengotokkan jiwa dia buat kadang-kadang. Kita ada pula nak tu. Kes nak kebal, kes nak terbang ke atas angin. Kata Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Dia ni anak murid bagi Abu Abbas Al-Mursi juga deh. Hasan Asy-Syadzili. Kata dia, hanya sanya adat istiqamah itu dua karamah. Yang menghimpunkan keduanya, dua karamah tu, lagi meliputi keduanya. Dua karamah. Pertama, adat istiqamah. Pertama kata dia, karamah iman. Apa makna karamah iman ni? Dengan makna bertambah yakin dan syuhudul ayan. Apa syuhudul ayan? Musyahadah akan Allah Ta'ala dengan mata kepala khana. Tuhan bagi syuhudul ayan tu. Musyahadah Allah Ta'ala, ayan ni mana? Yakin. Ya, yakin dengan apa? Yakin dengan Allah. Syuhudul ayan mana? Musyahadah akan Allah dengan mata kepala. Ni kita tengok Allah Ta'ala pada tiap-tiap sesuatu. Mana ada gitulah. Syuhud dengan mata kepala. Lihat kita apa? Kita lihat akan tiap-tiap sesuatu tu. Kita lihat Tuhan sendiri di situ. No? Dan kita tengok kepada dia sendiri, kepada Allah Ta'ala tu. Kerana hak dia semua benda tu. Bahawa fana kita ni akan segala asyak benda-benda yang zuhir ni. Asyak zuhir ni kita fana kan, maka zuhir Tuhan Allah Ta'ala tu sendiri. Itu makna dia panggil syuhudul ayan. Bila dia tengok di situ, maka dia nampak Allah. Itu dia panggil zatul musyahadah. Nah, bukan kunhi zat, hakikat zat dak. Kerana benda tu rupa dia makhluk, tapi keadaan dia itu Allah. Faham tak? Rupa dia makhluk. Kita tengok pokok rupa makhluk lah. Pokok rupa dia makhluk. Tapi diri, keadaan dia, maksudnya ada dia tu Allah. Tak boleh ada dia sendiri, melainkan Allah yang menjadi. Faham tak? Situ. Tu nak abang kata, dia panggil zatul musyahadah. Kita tengok kepada ni, kita tengok kepada satu-satu perkara asyak, maka kita nampak Allah Ta'ala tu sendiri. Kerana diri dia, gambaran dia itu, rupa dia itu makhluk, tapi keadaan dia, ada dia itu Allah. Itu panggil zatul musyahadah. Maka Tuhan tamu hak tu. Tengok pok nampak Tuhan, Bukan patut dia Tuhan duduk di situ.
Nah, diri benda tu. Itu zatul musyahadatul zat yang kita tengok. Nah, selesai. Itu kata Abu Hasan Syadzuli. Pertama, karamah iman tu bertambah yakin dengan Allah. Yang kedua, dia dapat syuhudul ayan. Kedua kata dia, dan kedua, karamah amal atas mengikut dan menurut akan suruh Allah. Itu mana istiqamah. Dia bagi karamah, kemuliaan amal. Maksud dia atas mengikut apa yang Tuhan suruh, menurut akan suruh Allah, dan menjauhi segala dakwah dan perdaya. Dan kita menjauhi segala dakwah. Dakwah ni, dakwaan mengaku diri. Mengaku diri kelebihan. Ada lebih. Mengaku diri. Mana ananiyah? Dakwah. Dia tak mengaku ibadat dia. Dia tu tidak ada upaya dan tidak ada daya. Bahkan amal dia tu bihaulillah wa quwwatih. Nah. Begitu. Dia tak mengaku. Mana tinggal dakwaan. Ananiyah tinggal. Keakuan tu kena tinggal. Tu makna karamah. Dia main karamatul amal. Maksud dia bila dia apa ni? Dia tak mengaku dia. Kalau dia ada aku pemain lah. Aku ada keakuan tu. Selagi tu kita tak naik. Itu bila orang tanya. Sahabat tanya. Apa hakikat tasawuf ni? Tarkud dakwah. Tinggal dakwaan. Bila lagi ada dakwaan ananiyah, keakuan tu, selagi itu kita tak akan sampai kepada karamah amal. Itu bila tak ada karamah amal, maka tidak ada istiqamah. Syarat istiqamah ni dua. Dan lagi menjauhi segala dakwah dan perdaya. Jadi bahawa ibadat dia tu nak ke syurga tu perdaya tu. Nak ke pangkat, nak ke makam, nak jauh daripada semua benda tu. Tu perdaya. Pasal apa merata ni? Naik makam ni. Selagi duduk ligan ke makam tu, masih lagi terperdaya di dalam ibadah. Nak ke syurga, terperdaya lagi di dalam ibadah. Tu tak boleh minta syurga kalau ikutnya. Nah, syurga masih lagi makhluk. Nah, neraka masih lagi makhluk. Nak ke Tuhan dia tu. Dapat Tuhan boleh ke semua. Tu je tak dia. Gitu. Masih lagi duduk dalam tu. Kita buat ibadat. Pasal sembahyang, cari masuk neraka mampu. Tak sembahyang. Tu pasal sembahyang awak hang seorang duduk syurga, aku dak. Nak masuk syurga apa tu? Gitu. Maksud dia masih lagi kena berdaya kita. Nak ke syurga, nak ke makam, mati banyak apa? Tidak tak naik makam, kena mati baru naik makam. Pula. Berdaya situ. Amal. Duduk dalam berdaya. Allah. Jahannam. Dah lah ananiyah tak berhenti dah deh. Keakuan tu. Aku semua. Oleh semua tak kenal kita belakang. Jadi kadang-kadang kita pandang sekali lembu kebau lebih baik daripada kita lah. Kita mati Tuhan bersoal, dia pun mati tak apa, bersih. Lelah gitu. Tengok walaupun anjing tu korak, tapi hakikat dia, kemuliaan dia lebih pada kita. Pasal apa? Pasal dia mati, selesai dia dengan Tuhan lah. Tapi kita tak selesai dengan Tuhan. Dah. Allahu a'lam. Aduh. Jauh daripada dakwah, jauh daripada tipu daya, terpedaya kita. Tapi makam rendah ni tak kata. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang-orang sufi, bila dia bagi salam kita, orang bekah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, belah kanan, Allahumma inni nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ataupun Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Minta syurga lalu. Balik belah kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Nah, minta jauh syurga. Allah, dia berkata 4 rakaat baru minta syurga dah. Dia kata, makam ni boleh lah, tapi dia kata serupa budak tadika ya. Tok guru tak? Budak tadika. Orang mai buat ni, tak mau dah aku bagi 5 rupang. RM1 ke? Oh, celah pak buat. Lepas tu lah kita ambil 4 rakaat minta syurga dah. Gitu. Boleh lah, tapi duk makan tentu lah. Masih lagi betul. Betul dia tak sebut apa. Allah nak bagi tak bagi. Itu habuan dia nak beramai semata dah. Tak. Minta syurga dah. Ambil kedai. Upah 5 rupang. Ambil. Pi rupiah. Tidak terlepas pi tak. Upah ramai RM1. Kopi. Pergi kedai. Tak mau lah. Nak ambil upah RM1 macam kita. Ambil syurga tu baru mayar. Allahu akbar. Gitu. Tu makan budak tadi kau dah. Segi sufi ya. Ya Allah. Jadi kita tengok kita duduk tahu mana tu je lah. Betul. Kita pasal minta kita. Untuk orang sufi tak minta. Bukan depa. Maksud dia minta tu tak percaya qada qadar. Tak. Bukan maksud tak minta. Tapi minta depa tu ubudiyah. Kehambaan namanya hamba ni kena minta. Memang tak. Tapi kita minta hang nak bagi. Hang nak bagi. Tu minta kita, perasaan kita macam tu. Faham tak? Oh gitu. Depa minta sebagai ubudiyah. Kita minta hang nak bagi kau nak. Tu minta kita. Kalau tak bagi pening lah tu. Nampak? Kalau aku minta bila aku muda sampai gitu, tak boleh. Telapak minta cemui. Tapi minta depa sebagai ubudiyah, kehambaan. Nabi minta apa? Qala musannif rahimahullahu taala. Maka barang siapa dianugerahi akan keduanya, mana karamatul amal dan karamatul iman ni. Dianugerahi akan keduanya, kemudian maka dijadikan dirinya, nya pada kannya adanya lah. Dijadikannya. Dijadikannya gitu. Kalau eloknya tu tak ada pun tak apa. Tapi kalau ada boleh, badan mubdamihu pun tak apa, balik pada diri tu boleh. Boleh dah. Pada dirinya ke depan tu balik gitu tak apa. Maka kata dia barang siapa dianugerahi akan keduanya, mana karamatul iman dan karamatul amal ni, kemudian maka dijadikan dirinya ingin akan yang lain. Mana dijadikan dirinya, mana nak karamah. Atau lain-lain lagi, dijadikan dirinya ingin akan yang lain daripada keduanya. Maksud dia dah dapat dah karamatul amal, dapat dah karamatul iman, tapi dia jadikan diri dia ingin kepada hak lebih lagi, hak lain lagi. Nak pada hak yang lain lagi. Tu, dijadikan diri dia ingin akan yang lain daripada keduanya. Kedua mana? Karamatul amal dan karamatul iman ni. Kitab lama tu dia kata apa? Ingat, yakni ingat hati dia gitu Ingat akan hatinya. Mana dijadikan diri dia ingat akan yang lain daripada keduanya. Ada. Mana jadi diri itu ingin, bukan ingat, ingin akan yang lain daripada keduanya. Boleh juga balik pada ingat hati, boleh. Maksudnya maka dijadikan dirinya tu ingat hati akan yang lain. Nampak tak? Bila dia buat amal dia dapat tu, tapi dia ingat hak yang lain daripada keduanya. Keduanya apa? Iman, karamatul iman. Kalau ikut eloknya ingin lah ingin daripada akan yang lain daripada keduanya. Nampak tak? Ingin hak lain ni. Maka iaitu hamba yang sangat kadzab, hamba yang sangat pembohong. Kadzab ni lawan bagi sidqun, hamba yang sangat pembohong. Dalam bohong pasal lagi yang mempunyai kesalahan pada ilmu dan amal. Dahlah dia kadzab, dia pembohong, lagi dia tu mempunyai kesalahan pada apa? Pada ilmu dia dan pada amal dia. Pasal apa? Dengan sebab meninggalkan yang betul. Apa dia yang betul? Dua karamah yang tu lah, yang betul lah.
seperti ni buat bandingan. Dia buat bandingan seperti orang yang beroleh kemuliaan dengan duduk di hadapan raja atas sifat yang diredai. Sifat yang diredai. Dia duduk hadapan raja dengan sifat yang diredai lah. Kemudian maka dijadikannya siapa tu? Orang yang boleh kemuliaan tadi tu, akan dirinya diri orang tu ingat kepada gembala binatang. Macam tu lah. Dia duduk depan raja lah. Tapi dengan sifat yang kemuliaan semua bagilah lah. Anugerah apa tu raja bagilah. Tapi dia jadikan diri dia tak ingat depan tu. Dia duduk ingat pada orang yang gembala kambing dengan rumah. Habis kat tu. Ingin kepada gembala kambing, gembala binatang, dan dibuangnya seorang tadi ni, atau orang yang dapat kemuliaan tadi tu, akan tempat seorang yang diredai oleh raja itu, dia buang lah. Kerana dia reda ingat tu lah, dia buang lah tu. Faham tak? Dia bandingan lagu tu lah. Dia sampai dah Tuhan bagi dah karamatul amal, Tuhan bagi dah karamah iman dia. Tapi dia jadi hati dia ingat pada yang lain. Jadi hati dia tu ingin kepada yang lain daripada dua benda yang Tuhan bagi ni. Maka bandingan dia buat soalan, kita duduk depan raja, elok dah raja bagi semua dah pada selain apa. Tapi hati dia ingat kepada orang lain, kepada kambing dah. Jadi dia buang benda hak elok ni. Duduk atas sofa, kapet merah apa ke semua dah. Dia duduk lempak buang kerana ingat pada hak yang lain. Nanti dia kerja bodoh gitu. Tu orang yang menjadi murung lah. Jadi gitu. Duduk untuk ingat tu. Cara apa tu? Ada. Habis selesai. Qala musannif rahimahullah. Bermula tiap-tiap karamah yang tiada menyertai akan dia itu keredaan daripada Allah Ta'ala. Dia dapat karamah, tapi karamah tu tak menyertai keredaan. Bahawa tidak ada istiqamah atas ibadat tu, mana tidak. Apa makna kata tiada menyertai keredaan Allah Ta'ala? Daripada keredaan daripada Allah Ta'ala, maksud dia tidak ada karamah. Faham tak? Dia tidak ada istiqamah. Tiap-tiap karamah, tapi karamah tu tak menyertai keredaan Allah. Mana dia? Nak tahu mana dia tak ada reda? Kalau dia tidak ada istiqamah dalam amalan dia, dalam amal dia tu lah, dalam iman dia tu tak ada istiqamah, itu menunjukkan kata karamah tu tidak ada reda tu Tuhan. Faham tak? Nak abang kata orang yang dapat karamah dan disertai karamah tu dengan reda Tuhan, nak tahu mana? Maksud dia ada istiqamah di dalam ibadat dia, di dalam amal dia. Maka empunyainya itu mustadrij. Orang yang mempunyai dia tu, dia panggil mustadrij. Terperdaya lagi naqsin. Pula weh bahasa buku tu. Terperdaya lagi naqsin. Apa mana? Makna dia mustadrik. Itu istidrak dia panggil tu. Istidrak. Terperdaya lagi naqsin, lagi kurang. Lagi. Dia tu orang yang terperdaya. Duduk seronok dengan karamah, boleh jalan terbang ke atas angin. Tapi saat dia beramai, saat beramai, saat dok. Itu makna dia karamah yang tak disertai dengan redha Tuhan. Maka orang tu, itu dia bukan bagi karamah, itu bagi istidrak. Istidrak ni mana dia? Tuhan bagi, Tuhan tak. Dia tengok, dia ralik seronok hentak tu. Kita nak tangkap ayam, ambil tali, buat jerat tu. Lepas tu tabak berah. Kalau seronok makan batuk tu. Panggil kawan lagi, mai oi. Hari ni tak ada cari tang mana, tak ada cash tang mana pakai orang ni ada banyak. Makan tengah makan. Kaki dia ralik makan, bijak dalam
gelung tali kita tu, kita berontak. Tak apa bisa lalu. Nampak? Hodok sonok tu ambil karamah Allah. Dia orang mulia lah. Ada karamah lah. Gitu. Tapi itu teman orang tak begitu. Tu orang tu. Lagi terpedaya, lagi naksin, lagi kurang. Kurang. Orang itu bukan darjat dia tinggi, darjat dia kurang. Atau beroleh kebinasaan dan kerugian. Kebinasaan di mana siksa, dan kerugian tu di dunia dan di akhirat. Dunia pun dia kerugian, akhirat pun dia rugi. Dan dia tu dapat kebinasaan. Apa kebinasaan? Dapat siksaan Allah Ta'ala. Tu anak murid sebut. Hak ni Tok Guru nak sebut. Qala musannaf rahimahullahu ta'ala. Dan kata Sayyidi Abu Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu. Apa kata dia? Tu maqalul qaul dia. Bukannya syak nun karamah itu. Apa makna syak nun? Pekerjaan. Kata dia, bukannya syak nun karamah itu, makna bukanlah pekerjaan karamah itu orang yang digulung baginya itu bumi. Apa makna digulung? Dikerot. Tahu orang Kedah panggil kerot. Orang sini panggil apa habis? Lipat lah. Dalam kaedah apa orang sufi dia panggil qayyul ardi. Kerot bumi. Lipat bumi. Pok ni selangkah dua sampai. Tu kata Abu Abbas Al-Mursi. Bukan pekerjaan, bukan sya'nul karamah tu. Orang yang digulung baginya bumi. Bagi orang tu bumi. Oh, dia nak pergi Mekah, jalan dia 3 langkah. Tengok, kawan ni nampak sat duduk di Mekah. Sat duduk di masjid ni lah. Tapi tengok tadi duduk di masjid tu. Oh, karamah mulia lah, wali besar ni. Kita lah. Tapi bagi dia apa? Tak ada apa pun tu dia. Dia panggil qayyul ardi, digulung bumi. Bukan kerja, bukan sya'nun, bukan pekerjaan karamah macam tu. Maka tiba-tiba ada ia di Mekah, kata dia. Tu kata Abu Abbas Mursi. Atau lainnya, lain pada Mekah. Tak kira lah. Pergi dia mereka, tengok duduk dia mereka. Dah lah, dia pengen buat terbang kawan ni. Gitu. Daripada segala negeri. Hanya saja sya'nun karamah itu orang yang digulung daripadanya. Daripada orang tu, apa mana digulung? Ditukar. Daripadanya segala sifat hawa nafsunya. Nampak? Itu ya pekerjaan karamah. Orang yang digulung, apa mana digulung? Ditukar. Ditukar daripada orang tu sifat hawa nafsunya. Mana apa? Daripada amarah naik kepada mutmainnah, naik kepada mardiyah, radiyah, mardiyah dan kamil. Yallah, hak tu orang tu pekerjaan karamah. Orang yang digulung, mana Tuhan gulung hati dia. Mana Tuhan tukar hati dia. Mana sifat-sifat hawa nafsu. Sifat hati dia tu lah. Sifat hawa nafsu dia. Maka tiba-tiba sampai ia siapa? Orang yang digulung daripadanya segala sifat hawa nafsu tu sampai kepada Tuhannya. Tu bau karamah betul lah. Tiba-tiba Tuhan gulung. Bukan gulung bumi sampai ambil lah. Bagi dia apa? Tapi hak kawan ni Tuhan gulung hati dia. Mana Tuhan tukar sifat hawa nafsu dia tu kepada yang baik. Tiba-tiba dia sampai kepada Allah Ta'ala. Ini karamah yang sebenar. Tumpat sampai kepada Tuhan. Tuan-tuan, Bal'am Ba'ura. Tuhan buka mata hati dia. Dia kasyaf. Dia boleh tengok jauh mana. Kata ulama, sampai kepada arash Allah Ta'ala. Tuhan bagi dia kasyaf sampai tu. Boleh tengok sampai arash. Tetapi akhir dia mati dalam kekufuran. Kerana apa? Itu dia panggil kasyaf kauni. Dia boleh nampak kaun. Benda-benda yang reak-reak ni lah. Kaun. Selain pada Allah Ta'ala lah. Tapi yang sebenar kasyaf ialah kasyaf imani. Hati dia sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Itu beza. Sebab tu
Orang yang digulung daripada sifat hawa nafsu dia. Iaitu bahawa Tuhan lipat dan Tuhan melenyapkan nafsu dia tu. Dan hati dia ingat ke Tuhan semata, tak ingat kepada benda yang lain. Itu mana digulung ni. Gulung-gulung tu mana dia? Allah Ta'ala, Tuhan lipat ataupun Tuhan lenyapkan nafsu dia tu. Dan hati dia sentiasa ingat kepada Tuhan. Maka dengan benda tu, maka tiba-tiba sampai ia orang tu kepada Tuhannya. Sampailah ke Tuhan. Tuhan bagi ke dia lah. Yang ni sampai kepada Tuhan, mana sampai tulis sikit, sampai kepada Tuhan, sampai ke dah. Sampai ada dua hisi. Tu sampai boleh capai. Tak sampai, nak pegang tak sampai. Firnyak sikit dekat lah. Baru dapat, baru pegang dia. Tu dia pergi sampai hisi, tu mustahil. Nah, sampai kepada Tuhan ni, sampai kepada, tulis ginilah, yakni sampai kepada keredaan Tuhan. Dan sampai kepada makrifah akan Tuhan sebagai makrifah yang sebenar. Tulis gitu. Nanti orang ni dia panggil apa? Orang ni lah dia panggil majzub. No? Jazabah majzub. Orang yang sampai kepada keredaan Tuhan dan sampai kepada makrifah akan Tuhan sebagai makrifah yang sebenar. Nah, hati dia tu Tuhan lipat, Tuhan gulung lah. Maka ni diterentap ni, maka Tuhan letak makrifah dalam hati dia, maka dia sampai ke Tuhan, maka orang ni dipanggil majzub. Hak ni baru betul-betul yang panggil istiqamah. Nampak? Oh, majzub ni mana orang yang diambil oleh Allah Ta'ala dengan terkejut. Tu majzub. Nah, dengan ambil oleh Allah Ta'ala, mana direntak oleh Allah Ta'ala dengan terkejut, serta diri dia tahu akan mengenal Allah Ta'ala dan sifat-sifat Allah Ta'ala dan asma' Allah Ta'ala dan af'al Allah Ta'ala. Kenal belakang. Nah. Yang nak jadi musyrik tu dia kena bawah oleh Ustaz lah. Daripada dia tak perlu, tak payah banyak mengejarkan ibadat, tak perlu. Dan talqin daripada guru tak perlu. Dia tidak ada ijazah daripada masyayikh kerana dia ni majzub, direntak oleh Allah Ta'ala. Sampai tu. Itu baru hak yang sebenar. Itu baru pada pekerjaan itu karamah. Hak ni yang betul-betul karamah. Ini kemuliaan yang Tuhan bagi. Tak belajar, tak mengaji, tak ada ijazah, tak ada apa ni daripada masyayikh, pada guru. Tak ada. Tiba-tiba Tuhan bagi kemuliaan kat dia, dia boleh kenal Allah Ta'ala ni majzub. Jazabah. Bukan makna karamah betul-betul karamah ni, kemuliaan ni yang Tuhan kerat bumi bagi dia, itu bukan kemuliaan. Tapi hakikat orang yang Allah Ta'ala bagi kemuliaan ni ialah orang yang Tuhan lipat hati dia. Daripada segala sifat hawa nafsu, maka Tuhan ganti dengan hati yang bersih apa semua dia, maka dia bawa kepada dia kenal Tuhan, sampai dia kepada Tuhan. Al-wasil ilallah, mana al-wasil, mana sampai ke Tuhan, mana sampai ila ilmi bih, sampai kepada pengenalan kita kepada Allah Ta'ala. Kenal Tuhan tu. Habis, selesai. Rentak. Tuhan rentak. Itu kehendak Allah Ta'ala. Tuhan bagi kat dia. Baik tu dia, di sini ada tak sebut? Ada bab majzub ni. Majzub ni. Jazabah majzub, mana orang yang direntak akan pengenalannya. Daripada dia jahil kepada dia kenal akan Allah Ta'ala tanpa dia melalui guru, tanpa dia mengaji banyak, tanpa dia berzikir apa banyak, tanpa dia ada ijazah daripada masyayikh, daripada guru-guru dia. Maka Tuhan bagi kemuliaan kat dia ni, Tuhan rentak dia terus bawa kepada dia kenal Allah Ta'ala. Hak tu yang kita nak. Yang Tuhan kata jazbun min jazabatir rahman, satu rentapan daripada rentapan Allah Ta'ala tu. Kata ulama
dia lebih baik min ibadati thaqalan, lebih baik daripada ibadat dua jenis makhluk yang ditekan berat hukum. Kita buat amalan ni baik hak dia lagi, faham tak? Dua thaqalan ni apa? Manusia dan jin. No? Lebih baik dia lagi. Lagi dia tak payah duduk ngaji, tunggu Tuhan buat apa? Tuhan bagi, Tuhan tarik, Tuhan hentak kita, Tuhan majzub kita ni. Jangan nak buat dalil weh. Dia benda tu jarang-jarang berlaku. No, jarang-jarang berlaku. Maka ulama kata an-nadiru wujuduhu kal ma'dum. Benda nadir ada serupa tak ada, maksud dia tak boleh buat dalil. Kita ni kena ikut atas jalan mengaji lah. Dia tunggu lagu tu sampai mampu tak naik. Dia tunggu karen gitu ya. Ini anugerah Allah Ta'ala pada siapa yang Allah Ta'ala kendaki lah. Sebab tu kata Sayyid kata Sultan al-Awliya, Syekh Abdul Qadir Jilani, dia kata kadang-kadang manusia ada sebut dalam kitab apa? Kitab dia. Aku tak ingat. Apa? Bukan dia tu, kitab kecil, kitab Arab dia. Kitab Melayu Arab. Tu dia kitab Melayu kitab Arab. Allah tak ingat. Ngaji dah ada ijazah kitab tu. Syekh Qadir. Dia disebut dalam kitab tu, dia kata kadang-kadang manusia ni duduk di dunia ni dijahil dengan Allah. Tapi bila dia bangkit di akhirat, dia arif dengan Allah. Dia kenal Tuhan. Kadang manusia ni dia arif dengan Tuhan di dunia, tapi bangkit di akhirat dia jahil dengan Allah. Ya Allah. Macam tu. Jadi bila arif dengan Allah dalam ni, siapa nak bagi? Mungkin anugerah Allah Ta'ala daripada dia dalam kubur. Mungkin ada orang yang mengajak dia dalam kubur lah. Gitu. Siapa dah mengajak? Allah Ta'ala. Malaikat dia bukan mengaji je lah. Allah. Mana masalah? Nama kitab pun lupa. Tambah masalah dalam tu lagi-lagi lupa. Qala musannif rahimahullah ta'ala sikit. Dan telah disebutkan, mana disebut, mana ditanyakan orang. Dan telah disebutkan orang, mana ditanya orang. Tanya pada siapa? Pada Sahlun bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sahlun Astastari lah radhiyallahu anhu. Tanya akan beberapa tanda dan karomat jamak pada karomah yang menyalahi adat. Orang tanya dia tanda dan karomah yang menyalahi adat ni. Maka kata Sahlun bin Abdullah radhiyallahu anhu, apa tanda? Apa dia tanda? Yakni apa tanda kelebihan? Yakni tidak ada kelebihan apa-apa pun karomah ni. Orang tanya tanda dia ke mana, dia tanda karomah yang milik adat ni, apa tanda dia? Dia tak apa tanda? Apa tanda? Tak ada tanda, tak ada apa kelebihan pun karomah ni. Karomah hak bangsa menyalahi adat ni. Apa tanda? Ni istifham ingkari bi mana nafi lah. Apa? Dia apa tanda? Maksud dia kata apa tanda? Maksud dia tak ada tanda. Tak ada tanda lagi lah. Dengan makna kata tidak ada kelebihan apa pun karomah ni. Tak ada. Yakni tiada karomah semacam engkau kata ni orang ni berjalan atas angin tu masalah. Tak ada weh. Itu bukan karomah. Bukan kemuliaan di sisi Tuhan. Sebenarnya kemuliaan itu bukan kemuliaan gitu. Dan bermula karomat. Jadi mubtada. Dan bermula karomat yang menyalahi adat itu, tu khabar dia, ialah iaitu suatu yang hilang pada waktunya. Suatu yang hilang pada waktunya. Yakni satu ketika dia duduk di sana-sana, satu masa dia duduk di tempat lain. Yakni ghaib orang tu. Ini dikatakan karamat yang bangsa, yang dibangsakan dengan syurga.
Dia gaib orang tu. Dia kata ikut nak pergi ikut mana, mana pun dia boleh belakang. Satu yang hilang pada waktunya. Tetapi karamat yang amat besar itu, kata dia, iaitu menggantikan Allah Ta'ala perangai yang jahat daripada perangai dirimu itu, diganti itu dengan perangai yang kepujian. Tu karamah besarnya. Kata Sahlun bin Abdullah. Tapi kata dia tu, karamah besar yang amat besar tu, Allah Ta'ala gantikan perangai yang jahat. Macam kita kata perangai jahat ni apa dia? Kasih ke dunia. Memang perangai jahat lah. Nak pada kemegahan dunia, tu perangai jahat. Tuhan ganti perangai tu, perangai yang jahat tu, daripada perangai dirimu itu, ganti tu dengan perangai yang kepujian. Macam mana? Zuhud pada dunia. Dulu ni cinta ke dunia lah. Lepas tu hang ganti dengan zuhud ke dunia. Tu yang karamah besar. Seorang sahabat Nabi, dia duduk dalam satu majlis Nabi, tiba-tiba Nabi cerita bab kiamat. Huru-hara kiamat Nabi cerita. Nabi cerita weh, bukan tok guru cerita. Nabi duk cerita ni, dia duk parti tengok sahabat ni. Sama Nabi cerita ni, ada yang teriak, semua sahabat boleh kata teriak, dan malah ada yang pingsan kerana terlampau takut. Sahabat Nabi yang cerita tu bukan tok guru, Nabi. Zuk tak tahulah tak mana duduk majlis Nabi dah. Barakah tu duk kira lah. Memang dia tu barakah dah. Nabi tu sahibul barakah dah. Jadi ala kulihatnya tak teriak dia. Dia parti kau ni teriak, kau ni teriak, kau ni teriak. Pun ni teriak apa dah, cerita guru tu pun tak salah macam tu kan. Teriak entah apa. Lama-lama dia pelik, kau ni teriak, malah ada yang pingsan. Habis selesai majlis Nabi, dia jumpa dengan Nabi, jumpa dengan Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, kata dia, waktu tu hamba duk cerita tentang apa? Kiamat tadi, aku tengok sahabat-sahabat ni semuanya menangis. Malah ada yang pingsan. Tapi dia kata, aku sikit aku tak pasal nak apa pun. Bukan dekat pingsan, nak teriak pun tak. Dia macam duk sengak macam kita. Allah tengok guru tu pun teriak lah. Kenapa? Kawan layan TV, gambar Hindustan, kain Nuparia lah. Teriak weh. Kawan mai zau. Kita yang tak ada apa ni. Hang ni pasal apa? Gitu. Ya hang duk teriak. Tahu apa pak tu boleh duit, hang pun nak teriak. Padahal boleh berlakon . Jadi ala kulihat, itu dia punya apa ni dia. Dia tanya Rasulullah, Nabi kata, kerana hang yang jadi gini bukan siapa? Nabi kata, kerana ada dalam hati hang ni anak tina iblis. Di anna fi qalbika binta iblis, Nabi sebut. Adalah hati hang ni anak tina iblis. Apa dia anak tina iblis ni? Hubbud dunya. Kasih ke dunia. Dia iblis ni dia main, dia tengok anak dia dah. Macam kita. Tengok anak dia. Lepas tu, dia tak nak buat kena Allah. Maka Nabi pegang dada dia hurut. Ukhruji ya binta iblis. Ukhruji, Nabi sebut 3 kali Nabi hurut badannya. Lepas tu, esok dia duduk dalam majlis Nabi. Nabi cerita tentang kiamat. Dia orang mula-mula teriak. Bukan teriak buat-buat ni. Nak kata teriak memang kerana ni. Tak apalah ada Nabi weh. Boleh buang direct penyakit tu. Dia panggil Nabi ni apa? Tibbil qulub. Boleh buang direct. Kalau kita jenis telang kabat, tu cerita dia. Jenis telang kabat. Nak buang tu. Ya Allah. Buih mulut. Betul cucu lah. Nak buang tu. Tak boleh, tak ada jalan. Melainkan kita lah kena usaha lah. Minta ke Tuhan lah. Ini hak Allah Ta'ala. Lepas tu, dia buat begitu. Jadi ala Quran dia, itu tak apa. Ada Nabi boleh buang direct kita ni. Abuan kita lah. Nabi kata, inna likulli syai'in saqalah. Setiap satu benda tu ada pencuci dia. Ada kelorok dia. Wa saqalatul qalbi. Kelorok hati ni, zikrullah. Kita kena mengingati Allah Ta'ala. Ingat Allah lagu mana, itu masing-masing darjat lah. Faham tak?
Ada yang makan kena meratik dengan mulut, ada dengan hati, ada dengan nafas, macam-macam lah. Ada yang memang hati dia sentiasa musyahadah, itu ingat Allah Ta'ala dah. Itulah kelorong hati kita. Buatlah lagu mana pun, bagaimana tu. Carilah bagi ingat Allah. Baru dia nak ni. Hak ni karamah yang sebenar. Kata Sahlun bin Abdullah atas tadi, Tuhan tukar daripada hati hang tu, daripada perangai yang jahat, daripada diri kamu tu macam perangai jahat ni, kasih ke dunia, Tuhan tukar apa? Tukar dengan tukar tu dengan perangai yang kepujian, hak kasih ke dunia, Tuhan tukar kepada zuhud ke dunia. Lepas itu kata ulama, ij'al dunya fi yadika. Ni kata Hasan Basri. Wala taj'al fi qalbika. Jadi dunia pada tangan kamu, jangan jadi dunia dalam hati kamu. Kalau dunia duduk dalam hati, punah. Bukan tak boleh ambil gaya, tak. Orang Islam dia semua gaya. Tapi jadikan dunia tu di tangan. Jangan jadi dunia di hati. Sebab tu orang sanggup bunuh orang sanggup tipu orang sanggup belakang-belakang. Kerana apa? Nak kepada dunia. Berkeliling orang lah apa semua. Kerana nak kepada dunia. Kerana dunia duduk dalam hati. Apa nak? Duduk jadikan di tangan. Wallahu a'lam. Qala musannaf rahimahullahu ta'ala. Dan kata setengah daripada segala masyayikh, wallahu ta'ala a'la wa alam. Dan kata setengah, tambung tentulah. Dan lebih baik jangan bimbang, tak ada masalah ni. Hanya tak banyak. 4 lai, 4 muka surat ya. Bukan 4 lai, 4 muka surat, 2 lai je dah. Tak tahu, tak ingat. Habis. Tahun ni habis. InsyaAllah mai sekali lagi 2 lai. Habislah. Lepas tu mai sekali lagi bulan 10, bulan 11 habis. Tak apa, bulan 12. Dia tengok kalau mai kita cerita apa habis tahun ni. Lepas tu boleh ngajak lah.